Assalamualaikum. Saya wakilkan je boleh, Doktor? Grup tu ke? Ya, saya di grup tu. Okey, silakan. Okey, grup tu sebenarnya kalau ikutkan saya punya grup member ada minta pertukaran kes. Sebab kes yang pertama tu Yang pagi tadi ke? semalam. Pagi tadi ke semalam? Maiza. Semalam. Jadi kes baru ni di antara teruskan. kes baru ni nama staff tu Mariana. Putus. Hello? Faizil, Hello? Ya. I cannot hear you. Dia putus-putus. Putus-putus kan? Putus-putus lagi tak? Dah, okey. Hello? Testing. Okey. Yes. Kes tu daripada company British American Tobacco. Okey. Dia staff dia lawan dengan company dia lah, British American Tobacco. Kalau ikutkan kes ni, Mariana ni adalah seorang help desk services. Help desk ni lebih kurang reception lah kot kan. Okay, dia dipanggil oleh dia punya boss, manager dia ke dalam satu meeting room. Dalam meeting room tu secara tiba-tiba dia diberi pilihan. Yang pertama, dia ditawarkan VSS. Kedua, dia ditawarkan Employment Separation Scheme, ESS. Dengan yang ketiga, dia ditawarkan dengan 3 bulan job contract. Ini kontrak lah sementara. Jadi, dia diberi pilihan secara mengejut. Dia pun terpaksa pilih lah dalam keadaan tu. Dan dia minta peluang untuk fikirkan, tak boleh keluar daripada meeting room tu, kena buat keputusan time tu juga. Jadi dalam keadaan terdesak tu dia pilih VSS lah, sebab VSS akan memberi dia benefit, dia akan dapat compensation, pampasan dia sebanyak 80k lebih. Dia pun terima tawaran VSS. Settle lah kes tu, tapi lama kelamaan dia rasakan dia tak adil lah, dia seolah macam dismissal tu secara paksaan. Jadi dia bawa kes ke high court. Bila dikaji-kaji semula memang betul secara paksaan, dia menang lah kes tu. Dia dapat lagi tambahan 50k lebih. Okay. So macam mana kamu nak olah kes tu? Kamu setuju tak dengan kamu setuju tak? Okay, cara kita nak olah kes ialah kita nak tengok sama ada keputusan mahkamah yang diberikan tu in line with the ni ke tidak. Kalau kamu ada cadangan lain, maka kamu akan cadangkanlah macam ni, macam dalam kes ni kita setuju dengan tindakan mahkamah tu yang kata Zalinda tutup dulu. I dengar my suara. Okay. Apa nama ni, tengok nak cakap apa dah lupa dah. Saya ni macam ni lah, kalau distracted saya terlupa apa saya nak cakap. Sekejap. What was the case just now? Oh, okay. Nak inline dengan keputusan mahkamah ataupun nak tambah baru. Macam contohnya mahkamah dah kata employer dia salah, so employer dia kena bayar. So adakah kamu dan grup kamu setuju dengan keputusan mahkamah tu? Kalau kamu tak setuju, kamu boleh cadangkanlah apa cadangan kamu untuk overcome the case, faham tak? Kalau staff menang ni kita lebih inclined to setuju lah. Kalau staff kalah tu mungkin kita boleh. Yes. Kalau setuju tu bagilah justification. Betul tak apa yang court tu buat? Betul kan? Court tu cakap because of dia dipaksa maka tak adil. Jadi dia akan jadi constructive dismissal. So carilah dalam textbook constructive dismissal tu apa dan terangkan gitu. Faham? Baik. Thank you. Okay, thank you. Group 2. Thank you. Group tadi apa Norzalinda raise the hand. Do you have any question? No, Doctor, sorry. I tertekan. Okay. Maaf. Alright. Group 3. Sebab kita tak cukup masa nanti. Okay. Assalamualaikum. Okay. Tak apa, dia nak join kelas saya. Okay. Okay.
Atas dasar apa tu? Apa kesalahan dia? Hmm? Okay. So, okay, cop. So, dengan kesalahan tu, dia resign sendiri ke? Dia dipaksa? Okay, kenapa kes tu dibawa ke mahkamah dan? Kes misal tu lah. Okay. Okay. Dan Kuat cakap apa? Okay. Oh. Hmm. Okay. Lepas tu court, dia bawa ke court dan masa dia diberhentikan tu, company bagi dia pampasan tak? Okay. Lepas tu court punya keputusan apa? Maknanya dia tak dapat apa-apa lah. Maknanya betul lah company dia dismisskan dia. Dia resign. Jadi betul lah bila dia resign tu tak ada sebab untuk dibawa ke mahkamah untuk mengatakan dia dipaksa ke apa, betul? Okay, jadi kat sini what you and your group can tackle is that dia kata dia kena macam ni tapi dia tak ada bukti. Jadi documentation tu adalah sangat penting. Hitam putih tu sangat penting dalam syarikat. Apa-apa yang bos kamu suruh kamu buat, apa yang arahan-arahan yang kamu terima tu kenalah dalam email ke, dalam apa bertulis ke apa ke, supaya kamu boleh buat record. Bila jadi kes-kes macam ni, benda-benda tu yang penting. Okay? Okay. So far kalau you sokong dengan court, you bagi tahulah sebab kenapa you sokong keputusan court, dan kalau you tak sokong, you ceritakanlah kenapa you tak sokong keputusan court tu. Atau you boleh cadangkan apa-apa benda lain yang lebih suitable. Okay? Alright, thank you Cik Ahmad Nazir Razak. Apa namanya, group 3 tadi kan? Okay, group 4. Okay, Doktor. Yep. I working from group 4 lah. So, kita orang punya case between... Hello? Putus. Doktor dengar? Putus. Okay, saya dah tutup kamera. Maybe Cik Ahmad tutup kamera juga, Cik Ahmad. Ahmad Nazir Razak tutup kamera okay. Sebab dia ganggu live. Okay. Right. Okay. So clear, Doktor? Yep. Alright. So group 4 punya case, it's between Nur Haslinda dengan dia punya employer, which is Klinik Pekerjaan Zahida. So Haslinda ni is actually dia senior HR exec, and then dia kena suspend for 14 days. Ada 6 case lah yang employer charge dia. So dia tak puas hati, so dia bawa benda ni pergi IC. So and then company pun dah buat DI and everything. Salah satu dia punya reason dia kena suspend, dia tak record dia punya kedatangan, which is dia datang lambat tapi dia tak record yang lambat tu. And then dia tak siapkan kerja dengan sempurna. Lepas tu dia ada curi masa melayari media masa macam Telegram, Facebook. Lepas tu dia ada memalsukan dokumen peribadi. So all these charges employer use untuk suspend dia 14 days. I'm losing you again. Hello. Fatin. Ya, tu sekat-sekat saya tak dengar you punya. Saya
saya cuma dengar tadi part yang you kata dia tak simpan rekod, lepas tu dia datang lambat, dia tak simpan rekod, lepas tu dah hilang. Oh, okay. Saya ulang balik lah. Itu yang charges dia. Dia ada memasukkan dokumen peribadi juga. Doktor dengar? Okay. Dengar. Okay, so bila buat DI, semua 6 perkara yang employer nyatakan untuk suspend dia di found guilty. So memang dia kena dismiss. End up dia punya conclusion dia dia ni kena dismiss lah sebab semua 6 charges yang employer bagi tu memang bersalah lah. Okay. So do you agree with the court's decision? Yes. Okay, so kalau you agree, you pick up lah all the points macam tadi yang tak ada. Still documentation tu penting. Okay? Okay, right, thank you. Thank Alright, you. Group 5. Okay, Doktor. Untuk Group 5, kes kami between Akmal bin Maidin dan satu perayu lain dengan company Safeguards G4S Sdn Bhd. Ini company untuk yang bawa duit pergi bank tu semua, security tu. Okay, lepas tu kes diorang ni, kedua-dua pekerja ni sebagai security guard, diorang diberhentikan atas kesalahan diorang ni tidak mengikut standard of procedure untuk bawa beg daripada lori tu masuk ke dalam bank. Masuk ke dalam bank. Employer diorang kata sepatutnya beg ni kena bawa satu-satu. Tapi yang pekerja ni dah defend diorang, diorang cakap memang itu SOP yang diorang buat selama diorang bekerja. Diorang dah bekerja, seorang ni dah 2 tahun lebih, seorang dah 8 tahun. Okay. So memang itu SOP yang diorang buat selama ni. Diorang kata memang itu. So do they know that they have an SOP tu diorang tak tahu? Diorang tahu. Maksudnya diorang kata SOP yang employer diorang cakap tu itu sebenarnya bukan untuk diorang, itu untuk position yang lain. Oh, okay. So, untuk diorang memang diorang kata itulah cara diorang bawa beg selama ni daripada lori pergi ke bank. Okay, lepas tu so diorang employer buat DI, diorang defend lah, diorang defend diri diorang. Lepas tu bawa ke court and then mahkamah putuskan yang pekerja diorang ni tak bersalah. Diorang memang ikut SOP yang selalu diorang buat lah. So court punya decision, diorang employee kena bayar balik pampasan berapa lama diorang diberhentikan tu dengan ada pampasan-pampasan lain. Okay. Alright, sekarang saya nak tanya, kamu agree tak dengan keputusan mahkamah? Agree. Okay, sebab apa kamu agree? Sebab memang selama bertahun-tahun diorang buat kerja, memang itulah cara SOP yang diorang buat. Memang dan itu cara. Dan tak ada pemerhatian daripada supervisor, betul? Maknanya dia tak. Lagi satu sebab dia tulis dekat situ, dia tak ada latihan diberi. SOP ada tapi latihan tak diberi. Macam tu. Jadi mereka tak faham dan mereka buat jelas sendiri, betul tak? Betul. Jadi employer pula tak ambil peduli kan. Cuba okay. You can include this in your explanation nanti. Cuba kalau masa diorang dengan prosedur diorang sendiri yang diorang buat tu, diorang buat masuk duit dalam bank dan tiba-tiba kena rompak. Jadi dah jadi kes besar kan sebab dia tak follow SOP yang sebenarnya dan supervisor pun tak check. Faham tak? Faham. Okay, so maknanya kamu setuju dan pampasan dibayar kepada pak gad tu semua, maka inilah, but you justify lah dengan benda-benda yang lain in terms of like macam kaitkanlah dengan HR, job scope macam mana, lepas tu training tak diberikan, benda-benda macam tu lah. So your case bukan saja terlibat dengan law of dismissal semua tu, tapi juga hal-hal HR. Hal-hal HR. Okay, Doktor. Baik, Doktor. Alright, thank you. Thank you, Doktor. Ni group apa tadi? 5 ke 4? 5. Okay, group 6. Okay, group 6. Okay, Doktor. Okay, kita punya case pasal seorang CEO. Dia CEO lawan chairman. Nama dia Tengku Muhammad Hasmadi bin Tengku Hashim, lawan dengan Konsortium Transnational Berhad. Okay, ini kisah dia ni pergi bercuti. Lepas tu tiba-tiba dia balik, position dia
dah kena pecah dua dengan someone. And bila dia tahu someone tu rupanya anak kepada chairman dia sendiri yang tak puas hati dia, rupanya anak tu, anak chairman tu baru umur 27 tahun. Lepas tu study pun tak habis. So isu dia anak chairman tu sepatutnya semua reporting pada dia. Ada 10 company under dia, semua orang report. Tapi sekarang dah pecah dua kerja dia. So kena report separuh dekat dia and separuh dekat anak chairman tu lah. Kira kerja dia, half of kerja dia dah pergi kat anak chairman tu. So kira isu employment contract. Lepas tu dia dah ada respon kat company dia, and then company dia pun tukar beberapa kali organisation chart nak bagi dia puas hati. Tapi tak jugalah, sebab macam mana pun kerja dia memang dah tak dapat kerja asal dia. Jadi dia memang tak puas hati. So isu yang sepatutnya anak chairman tu report kat dia, tapi ni tak, ni dah jadi dua hala, dua-dua report dekat atas dia orang. So memang anak chairman tu tak lalu dia. Okay. So dia lepas lawan-lawan and then court pun rasa dengan umur dia Tengku ni takkan dapat secure job baru. So court decide untuk compensate dia lah dengan bayar big wages dia. Okay, so do you agree with the court? Yes. Okay. So berikanlah hujah-hujah macam kenapa kamu sokong dan adakah faktor-faktor tambahan yang membuatkan kamu nak menyokong competition tu. Okay. Alright. Thank you. Group 7. Group 7. Sekali lagi saya panggil tak muncul, saya nak move ke group 8 Okay, move on to group 8. Alright, madam. Nama saya Alif, wakil pada group 8. Okay. So our case is between Amir Liza bin Busu and Mondelez Malaysia Sdn Bhd. So basically Mondelez Malaysia Sdn Bhd ni adalah manufacturing company lah. Okay, so case dia adalah di mana Amir Liza ni sebagai claimant. Okay, dia telah bekerja dengan company Mondelez ni daripada tahun 2013. Okay. Tapi malangnya pada tahun 2015 dia telah mengalami accident dan menyebabkan accident ni teruk lah dan menyebabkan dia ada fracture on his right femur and tibia. Okay. So disebabkan accident yang teruk, so dia perlu hospitalization yang panjang sampai 1 tahun, iaitu pada sampai bulan 5 tahun 2015. Okay, so after a year company after bulan 11 2015, so dia ambil further unpaid leave sampai bulan 5 tahun 2016, so selepas setahun lah. Okay, so selepas setahun, which is pada 20 bulan 6 tahun 2016, company decide sekiranya Amir Liza tidak kembali bekerja pada atau sebelum 28 bulan 6 tahun 2016, pihak company akan end dia punya kontrak yang efektif pada 1st of July tahun 2016 lah. Disebabkan dia tak fit and cannot return to work lah. So based on this scenario, industry court decide yang Mondelez ni dah buat benda yang betul, and we pun agree yang industry court decide perkara yang betul. Okay. Right. Saya nak tanya satu soalan. Dia mengalami accident tu waktu nak pergi kerja ke? Dekat dalam ni dia tak tulis tau doktor, tapi dia just tulis she met with an accident. Okay, tak apa. Ni satu isu yang you boleh ketengahkan nanti. Buat masa ni I tahu pendapat you kata you setuju dengan mahkamah kan, sebab dia tak fit untuk bekerja kan. Okay, betul, tapi betul. You boleh juga masukkan isu yang tak ada dalam kes tu. Dia tak cakap yang accident tu berlaku pada waktu dia nak pergi kerja ke tidak. Kalau accident tu berlaku pada waktu dia nak pergi bekerja, so tuntutan perkeso semua perlu dibuat lah. Dan sekiranya tidak doktor? Sekiranya tidak, then betul lah, dia memanglah boleh diambil tindakan lah. Maknanya macam dia dah tak fit nak bekerja kan. Dalam chapter 10 dalam nota saya ada. Betul. Yang dia cakap breach of contract based on health reason tu.
Betul. So maknanya betul lah. Dia tak boleh lawan lah. Maknanya dia diberhentikan kerja dan diberi pampasan. Dan diberikan pampasan lah sebab dia dah tak fit untuk bekerja. Okay, faham doktor. Satu lagi, group you punya ni, you kena buat timeline dalam penulisan dia tu, you timeline supaya senang nampak. Kan cakap tadi bila sampai bila dia accident, lepas tu bulan bila sampai bila dia hospitalized, lepas tu bulan bila sampai bila dia benda tu lah, timeline. Okay doktor, boleh, no problem. Okay. Alright. Siapa Intan? Okay, Intan group 1 tak kerja lagi, kita main balik. Alah Intan, group 1 ramai orang kan, bukan you seorang je. Ish. Okay, group 9. Saya doktor. Okay, Zura. Okay, basically kes yang kita orang pilih ni di antara Charles Aziz Watram bin Abdullah dengan The Zenith Hotel Sembilan Berhad yang location dekat Kuantan. So basically claimant ni dia dekat situ sebagai executive chef. Tapi dia banyak kali jugalah dia di-appointed naik pangkat dan sampai satu tahap ada seorang datuk ni kiranya macam director kepada hotel tu lah. Dia offer kepada claimant ni untuk dia jadi sebagai acting general manager development division dekat Zenith Hotel Putrajaya tu, untuk dia bantu responden untuk set up responden food and beverages lah, department dekat hotel tu untuk dia jaga 3 hotel responden. So sampai satu masa tu 3 responden ni claimant ni kena dismiss lah dengan diarah oleh general manager untuk dia tindakan premis responden tu dalam tempoh 24 jam. So sebelum tu claimant ni di offer oleh responden tu sementara nak tunggu responden tu set up company yang baru tu, dia kontrak selama 3 bulan dekat situ. Jadi sekarang ni claimant tu macam tak puas hati lah sebab yang ditunggu tu company yang nak set up tu tak muncul-muncul macam tu. So sekarang ni claimant tu buat claim. So sekarang ni isu yang legal issue yang dibangkitkan adalah sama ada claimant tu under contract of service or contract for service, dengan whether the claimant tu intended to seek for reinstatement. So sekarang court dah bagi award mengatakan yang disebabkan dia kontrak, dia dianggap sebagai probationer. So dia telah di bawah contract of service. So court arahkan responden bayar dekat claimant tu gaji yang dari dia diberhentikan sampai tarikh last date dia sebanyak 120,000 maksimum. So court pun decline lah dia punya reinstatement tu. So do you agree with the court? Saya setuju. Sebab sebab court memang dah ikut yang pasal dia kena bayar 120,000 tu, memang court dah tengok, dah ikut dekat section 30 bracket 6A macam tu. Memang dia dah ikut rules tu, so saya setuju lah sebab dia pun memang employer. Sebab walaupun dia provisional, dia still employer. Okay. Betul? Alright. So dalam textbook ada explanation, dia boleh cari dalam textbook ya? Okay doktor. Alright. Group 10. Doktor. Yep. Okay. Kes yang kita orang ambil ni perselisihan antara Rozali bin Roslan, claimant, dengan Nestle Manufacturing. Kenapa? Sebab dia dakwa bahawa pemecatan dia tanpa sebab atau alasan. Actually si Rozali bin Rosli ni dia dah ambil cuti sakit daripada 2 hari bulan 6 2006 sampai 21 hari bulan 6 2006. Dia kena bawa kes ni sebab dia rasa pemecatan tu tanpa sebab kan. Actually dia cuma bagi tahu dekat dia punya superior yang dia cuma MC 5 sampai 6. Maksudnya between
20 hari dia cuti tu dia tak bagi tahu dekat dia punya management. So alasan yang dia tak bagi tahu dia punya management tu sebab dia kata dia tak ada contact phone number management dia. Actually Rozali bin Rosli ni dia dah kerja dengan Nestle tu dah 20 tahun. So macam impossible kan yang Rozali ni tak boleh call management. Lepas tu MC yang dia bagi dekat management tu bukan dekat dia punya superior. Dia maksudnya kalau macam dia department dekat plan, tapi yang di MC dia hantar gambar tu dekat bahagian engineering. So macam tak masuk akal kan benda tu. Lepas tu bila dah siasat rupanya Nestle ni dah bagi banyak sangat peluang. Sebelum awal tahun bulan 1 bulan 1 tu dia dah bagi kira macam dah ada masalah disiplin lah, dah ada bagi warning apa semua. Dia bagi pendapat kita orang memang patutlah dia kena pecat. Okay, so kalau betul you rasa keputusan court tu betul, maka you bubuhlah hujah-hujah you tu yang tadi you cakap tu dah bagi banyak peluang, dah benda-benda tu lah untuk top up you punya decision tu. Okay doktor. Okay doktor. Thank you. Grup berapa tadi? 11. Khairul Amirah tadi grup berapa? Grup 10 doktor. Okay, so now grup 11. Hello. Is group 11 gonna say anything? Ya, doktor. Assalamualaikum. Saya wakil group 11. Okay, kes kita orang ni between Navin anak lelaki Parani dengan 7-Eleven Malaysia. Okay, cerita dia pasal dia yang pihak yang apa si Navin ni, okay, dia dia tak puas hati, dia diberhentikan daripada 7-Eleven sebab dia adalah dia punya jawatan adalah manager human resource, tapi dia diarahkan berhenti daripada human resource penyidikan. Okay, sebab itu dia tak puas hati. Then bila disiasat, dah masuk dekat IC dan dah dibuat siasatan, rupanya sebenarnya dia bukan dipaksa, tapi memang dia dia tak dipaksa, tapi memang disebabkan oleh dia punya prestasi teruk, sebab itu dia punya GM HR tu suruh dia berhenti. Okay. Dan disebabkan itu dia tak yang Navin ni dia tak boleh nak membuktikan yang dia dipaksa berhenti dekat IC, dan keputusan mahkamah mengatakan yang kes dia ni memang bukan dismiss lah, memang tak ada unsur-unsur yang tak betul lah dalam kes ni. Okay, so you setuju tak dengan mahkamah punya keputusan? Setuju lah. Sebab memang ikutkan dia punya dalam cerita ni, dia company berkata yang dia memang dia punya prestasi teruk dan dia tak mengikut tak kiranya macam kerja dia memang tak mengikut apa yang ditetapkan lah, macam tu. Okay. Alright, thank you. Thank you group 11. Now, group 12 ke group 11 tadi? 11. Okay, group 12. Saya doktor. Okay.
Saya Zaid, kerja grup wakil untuk grup 12 lah. Okey, untuk grup kami, kami ambil kes antara Rashidah. Melibatkan 3 orang lah. Ni claim ni melibatkan 3 orang. Rashidah, Muhammad Faisal dan juga Zaulin. Dengan 3 orang tu, dia lawan dengan Elis Azran Holdings Berhad. Azran ni adalah company yang supply untuk motor parts. Okay. Parts kereta lah. Dan apa yang kami dapat, kes ni adalah gabungan untuk 3 orang penuntut. 3 pekerja ni diberhentikan dengan cara yang sama lah, iaitu melalui dengan pemberitahuan penghentian. Maknanya dia bagi notis untuk berhenti lah. Okay. Tapi dalam pemberitahuan penghentian tu, dia tak menyatakan, dia menyatakan tentang masalah tentang kewangan majikan dan juga perlunya pengurangan tenaga kerja lah. Tapi tiga-tiga pekerja ni dia membatas lah. Sebab tidak ada sebarang percubaan yang berlaku sebelum apa-apa keputusan dibuat, dan majikan tidak memberikan bukti mengenai percubaan tersebut bahawa pekerja tersebut sebelum ni diambil dan dimaklumkan berhenti sebab masalah kewangan. Sebab dekat surat notis tu dia tak bagi tahu pun yang tentang masalah kewangan tu dalam surat pemberian notis tu. Then dia tak berhati, dia buat claim dengan industri court lah. So syarikat memberikan pernyataan bahawa kewangan mereka ni selama 3 tahun. So syarikat tu perlu kemukakan kewangan dia selama 3 tahun lah sebelumnya dekat industri court. And then lepas dia dah bagi tahu status kewangan syarikat dan kenyataan kewangan tu menyatakan bahawa syarikat tu masih menguntungkan sepanjang 3 tahun tersebut walaupun dia punya untung tu berkurangan. Dan industri court dapat beritahu yang tak ada masalah kewangan berlaku lah, rugi ke apa, dia stay untung tapi untung tu menurun lah. So berdasarkan tujuan kewangan tu dan keterangan daripada ketua pegawai polisi syarikat, so mahkamah tu menyimpulkan bahawa penurunan keuntungan tu ada berlaku terhadap masalah kewangan, tapi masih menguntungkan. So mahkamah memandangkan rendah kenyataan bahawa pemberitahuan tidak menyatakan sebab-sebab penamatan tersebut sebab syarikat tersebut gagal mengemukakan bukti mengenai pertemuan tu berlaku dengan pekerja tu. Maknanya syarikat tu tak dapat membuktikan bahawa tak ada apa percubaan yang berlaku sebelum keputusan tu dibuat. Dia tak dapat buktikan dekat mahkamah. Okay. So syarikat juga tidak dapat buktikan bahawa kedudukan pekerja itu adalah berlebihan. Maknanya fungsi itu untuk kedudukan pekerja itu adalah berlebihan. Dia tak dapat buktikan benda itu adalah berlebihan pekerja. Yeah. So dekat mahkamah pun dia tak dapat buktikan. So kemudian dia ambil alih oleh dan pemberian kerja itu pun kemudian dia ambil alih oleh keterangan lain ataupun menggunakan tenaga luar. Maknanya mahkamah pun dapat tahu yang syarikat tu ambil pekerja lain ataupun masih ambil tenaga outsource, maknanya tenaga luar untuk jalankan tenaga kerja yang telah diberhentikan oleh 3 orang staff tu. Okay. So sekarang ni kat sini apa yang penting ialah apa yang macam you kata, kalau you sokong keputusan mahkamah tu, dia akan katakanlah bukti apa-apa pun yang kita buat tu itu adalah penting, sama ada macam pekerja lebih ke apa ke, so semua kena ada dalam rekod majikan, faham tak? Betul. So dari segi documentation lah. So keputusan mahkamah dia menyimpulkan bahawa pemencatan itu tidak adil lah. So tak adil, so mahkamah decide untuk setiap pekerja yang 3 orang tu akan dapat 14 ke 15 bulan pampasan. Gaji mereka berapa sebulan? Dia berbeza lah sebab yang seorang tu accountant, yang lagi 2 orang tu kelab. So berbeza-beza setiap orang tu. So dia dapat 14 ke 15 bulan pampasan lah setiap gaji setiap bulan sepanjang tahun dia berkhidmat tu. Okay. Alright, clear You pun clear kan macam ni nak buat? Clear. Thank you. Okay, thank you. So dah habis lah semua. Saya cuma tak dapat grup 11 tadi ada kan? Grup 11 tadi Furqan kan? Grup 11 tadi ada kan Furqan kan? Okay.
So group 1 dengan group 7 saya tak tahu apa jadi. So kalau tak nak present tak apalah, saya move on to my next agenda. I nak tunjuk kat you test. Okay. Okay, adakah kamu familiar dengan Google Classroom? Familiar. Tak ada masalah kalau saya guna Google Classroom, tak reti buat lah, silap sana silap sini semua tak nak macam tu. So sebab tu saya nak tunjuk ni sekarang, minimize headache nanti bila waktu test tu. Okay. So ni ialah muka depan tu lah. So I akan bagi kelas code apa dan you all akan daftarkan diri you all dekat kelas code ni lah. Okay, dan bila kamu dah daftar, so you will get any notification lah macam ni. People I can see lah all the untuk group B 47 orang, akan nampak semua 47 orang kat sini Okay. Right, so saya akan post test pada hari kejadian nanti. You boleh tengoklah nanti waktu hari kejadian yang dah ni nanti. So you klik dekat situ. Untuk ini adalah saya punya window as a lecturer. Tapi kalau you all akan terus dapat student work kan, yang mana akan keluar macam ni kan? Ya, Doktor. Okay, so saya letak kat sini. Please answer the test. Font Arial, size 14, 1.5 spacing, elaborated points, can use color and justify. Okay, so this is your question. So you akan klik kat sini dan akan keluar question. Okay, ni question 2 semester yang dulu, tahun 2020 So ni soalan, baca dan jawab. Okay, so while we are here, saya nak ajar sikit untuk case study macam ni, you baca soalan dulu. Okay, cuba baca soalan dulu tanpa membaca case. Baca soalan. Tak ada orang ke nak baca? Discuss the legality of the strike which was being conducted by the employees. Okay, next. B. Explain whether the employer has the right to amend the absolute CA and literally justify your answer. Unilaterally. C. Distinguish between collective agreement and contract of employment and provide an example for each. Okay, bila kamu baca soalan ni semua ni, kamu dapat agak tak kes tu pasal apa? Pasal strike. Strike tu dibuat oleh union agreement tu. Yeah? Tentang CA. Yes. Unilaterally tu apa? What is unilaterally? What is bilateral? Bilateral lawan dia unilateral. So bilateral tu apa? Sekelompok Bilateral. Cuba cari dalam Google. What is bilateral? Satu pihak. Bilateral. Oh, dua pihak? Kalau unilateral maknanya satu pihak. So kat sini kita dah dapat tangkap yang kes ni pasal CA. Okay, so lepas tu you baca. So bila you dah baca, you nampak lah kat mana. Cuba baca. Dan tengok adakah pemahaman you lebih jelas bila you dah baca soalan dulu. Dah. Belum Doktor, sekejap. Okay. Tak legal kan? Mana?
Jawapan dia A. Tak legal. Tak legal kan sebab diorang terus buat strike with Sebab dia main buat je, dia tak hantar dulu apa tu? permohonan lah tu buat strike. Okay, saya tunjukkan dulu jawapan. Okay. This is how you should answer. When I say elaborated points lah, ini untuk soalan 5 markah, banyak ni yang kamu perlu jawab. Baru akan dapat 5 ataupun 4 markah depending on your points lah dengan skema jawapan. Clear? Clear. Okay, saya bagi tahu ni, saya dah tunjuk contoh dah. Saya tak expect kau jawab main-main Okay, macam contohnya siapa nama ni, Fikri ni dia jawab dalam paragraf So, bukanlah highlight macam ni. Maksud saya paragraf maksud saya elaborated point ialah point form yang di-elaboratekan macam yang ni. This is elaborated points Tapi macam ni kira paragraf. So, kalau you nak jawab paragraf macam ni, you highlight lah. Highlight point sahaja. You jangan highlight semua. Faham tak? Macam ni kan? Explain whether the employee has the right to amend the obsolete CA unilaterally. So, you highlight lah dekat sini je. Employer do not have the right. Okay? So you highlight. Okay, dan you tukar. You highlight lah. Jangan highlight semua macam ni, faham tak? You highlight your points yang penting-penting saja. Faham doktor? Faham doktor. Lepas tu yang ni, this is elaborated point. So dia akan cerita distinguish between collective agreement and contract of employment. Okay, tengok balik soalan tadi. Soalan ni 5 markah saya dah ajarkan tadi kan, 5 markah tu banyak mana? 10 markah ni explain whether the employee has the right. So you carilah 5 point atau 4 point yang you boleh cari untuk jawab soalan ni. So kalau 4 point maka 2.51 jawapan. Kalau you jawab 2 betul maka you dapat 5 markah sahaja. Macam tu. Faham tak? Doktor, kalau yang part distinguish ni kita boleh jawab dalam table form ke? Boleh. Boleh. Okay. Saya lagi prefer you jawab dalam table, tapi dalam table tu bukanlah point-point, still elaborate. Ada explanation lah. Yes, maknanya macam 10 markah, kalau 10 markah, you nampak ada distinguish between collective agreement and contract of employment. So 5 markah sini, 5 markah sini. Okey tak? Okey, doktor faham. Okay. Doktor faham. Kau adalah I share benda yang you all tak nampak. Okay. So maknanya macam ni kan dia jawab ni, buatlah dalam kotak. Boleh juga. Okay. Lepas tu nombor 2. Okay, soalan ni 5 markah. Dia cakap list down 5 key players of Malaysian industry relation. Dia nak apa? List kan? Yes. Dia nak list HRMI. Kamu tak payahlah cerita National Labour Advisory Council ni datang daripada mana, buat apa semua, tak payah. Kita tak nak. Okay, kita cuma nak, macam saya cakap, saya nak senarai nama orang yang ada CPU test. So kamu pun senaraikan satu Muhammad Izzat. Oh, Izzat duduk dekat Hulu Kelang, apa-apa semua. Tak nak tahu, I just nak nama je. Faham tak? Sebab student tend to make mistake like that. Orang nak list down 5 markah je. Tak payah cerita, membazir masa. Faham tak? Faham. Faham doktor. Doktor? Kita suruh list. Okay, ya? Yeah? Kalau buat elaborated points ataupun list down ni kena highlight juga? Highlight lah, highlight kepala dia macam ni. Oh, okay. Oh, highlight kepala dia, lepas tu isi dia highlight juga? Tak payahlah, isi dia letaklah colour lain. Oh, okay. Okay. Alright, doktor. Right, lepas tu yang ni 3 prohibited imposed on employers to the trade union, apa benda yang apa yang employer boleh buat, apa yang employer tak boleh buat. Ni elaborated points lah ni. Okay. Ni macam ni elaborated points. Okay. Dia hanya colourkan merah tu sebab nak tunjuk kat saya yang perbezaan antara kepala dengan badan. Okay. Ni contoh satu. Okay. Satu lagi saya nak remind. Saya remind letaklah nama macam ni dekat dalam test. Kalau kamu tak letak, bila download tak tahu siapa punya paper. Okay. Ni satu contoh yang terbaik. Dengan logo sekali dia bagi Okay. Tengok dia bagi logo dengan cover page semua macam assignment. Macam wow macam tu. Okay. Ni dia buat, yang ni dia tak menurut kata, dia tak buat, dia tak highlight walaupun dia jawab dalam paragraf. Kat bawah-bawah ni je dia sempat buat, kat atas dia tak sempat buat. Okay, dan budak ni masa dia buat, nampak tak ni? Nampak tak ni pilih apa?
Kosong, tak ada jawapan. Kan? Habis masa. Ni. Turn in. No, bawah ni. Dah late ke? Maksudnya? Hantar lambat. So, bila hantar lambat, dia jadi cerita lain. Sebab masa dia buat tu, dia punya internet ada masalah. So, dia terpaksa download benda ni dan hantar kat saya email asing. Which I do not want it to happen to you guys. Okay? Dan satu lagi, jangan buat dekat tempat lain, dekat works lain, lepas tu transfer masuk sini. Tolong jangan. Saya dah pesan tau, kalau hari kejadian kamu buat juga, I'm not gonna mark your exam. Betul saya cakap. Boleh tak follow? Terus buat dekat... Boleh doktor, terus buat dekat Google ni je lah. Yes, bila kamu dapat kamu punya arahan macam ni, kan, dekat atas ni akan tanya kamu nak buka guna apa, Google Docs, Google Sheet, Google PowerPoint. So ambil lah Google Doc. Dia akan keluar lah macam ni. Ni semua ada atas ni, you boleh guna untuk menaik. Tak nampak pun. Tak keluar. Tak keluar doktor. Dah keluar dah ni. Dah. Okay. Right. Dekat sini, kat bawah private comment ni, dia akan ada plagiarism punya rate yang kamu tak nampak lah. Saya je nampak. Sebab saya assessor kan. Saya akan menanda kan. So kamu tak nampak, saya akan nampak kat sini. Dia akan bagi tahu ayat mana yang kamu copy paste, ayat mana yang tak di copy paste. So please beware. Okay. So ni contoh nombor 2. Okay. Ini tadi Fikri punya. Dan ini adalah contoh nombor 3. Saya merayu sangat-sangat. Saya dah cakap ni. Saya merayu sangat-sangat. Tolong jangan jawab soalan lain dulu. Tolong ikut soalan 1, jawab soalan 1. Soalan 2, jawab soalan 2. Boleh? Boleh doktor. Kalau tak boleh sangat, kamu dah jawab soalan 2. Copy lah, paste soalan 1 tu, letaklah balik ke atas. Tolonglah bantu lecturer kamu ni yang nak mark berpuluh-puluh paper tau. Maknanya kena tersusun doktor? Ya, jangan pula jawab 2C dulu, 2B dulu, lepas tu 2A, tak boleh. Kita ni menanda, contohnya macam kami menanda soalan 1 je kami tanda. So ABC. Sampai kat yang ni, tiba-tiba soalan 2. Memanglah boleh scroll bawah untuk jawab. Tapi nanti bila kita nak key in dalam, kita ada lagi satu orang panggil CDL, CQL, kita akan key in markah student. A berapa ramai yang jawab, A dapat berapa, faham tak? You faham tak? Analisis dia macam tu. Soalan 1A, soalan 1A, 1B, 1C. So dia akan tengok in the end, soalan tu susah ke senang untuk student? Berapa ramai yang score soalan tu, berapa ramai yang tak score soalan tu, faham tak? Faham. Jadi bila kita sampai mark 2, dah terganggu, faham tak? Faham. So saya minta sangat tolonglah follow sequence soalan tu. Jangan saya jawab yang senang dulu. Ya, kau fikir kau je lah. Ni nak menanda, faham tak? Faham tak? Tak marah tapi macam bagi tahu awal supaya you all terang dan you all follow dia punya, orang kata apa? Follow dia punya ni lah. I mean like I have my preference jugalah. Okay? I know I cakap dengan you kasar tapi hati saya baik. So tolong jangan terasa ataupun kata kasarnya lecturer ni. Saya kadang-kadang memang cakap kasar sebab dah tak mampu nak cakap lembut-lembut dah. Kalau cakap lembut-lembut nanti kena pijak lagi. Okay? Right. So ada apa pun nak tanya pasal test? Ada apa pun nak tanya pasal test? Jangan tanya apa yang masuk. Tak boleh bagi tahu lagi. So far tak ada doktor. Okay. Tak ada. Ya. Kan tadi yang pasal plagiarism tu, kalau kita nak ambil contoh section tu, kita kena ambil sebiji kan? Section tak apa. Tak apa kan? Section tak apa. Ini yang maksud saya ayat kamu tu macam wow bombastic gila padahal kamu copy daripada tempat lain. Macam ni. Okay, doktor. The employer are one of the trade union. I tunjuk contoh lah sekejap. I tunjuk contoh sekejap I tekan buka. Yang ni 2 sem lepas, saya nak buat yang sem lepas punya sekejap. Give me a minute.
Don't know whether still have it or not. Should be here. Hold on. Tahun lepas kita buat test Oktober 2020 yelah. Oktober sampai March kan. Alah, tak ada pula yang plagiarism tu punya contoh. Alah, I don't have it lah. Tapi sepatutnya dia ada dekat tepi tu. Or is the apa? Okay, here you go. Dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Nampak. Nampak. Dia akan keluar macam ni dia bagi tahu ada 5 cited quoted passage Okay, so word match. Ni semua ni memanglah ni semua ni sebab ni declaration kan, so tak kira lah. Okay. Then ni ayat ni. Nampak ni, recognition by individual employer where union accepted as the. You write with your own words, you jangan ambil macam tu, kau senang lah kan. Nampak tak? These are the things yang dia ambil daripada chapter 5 ni. Nampak? Nampak tak? Nampak. Semua ke apa? Tengah terkedu. Semua nampak. Oh, boleh nampak macam ni. Ni nak amazing gila. Itulah. So boleh tahu mana kamu ambil. So saya tak. Baru tahu. Saya tak. Kami tengah terkedu. Itulah, tak apa, terkedu lah. So kalau macam ni doktor tak kira lah, tak ambil lah. Saya tolak markas sikit lah. Sebab ada student yang betul-betul jawab dari hati yang English tunggang terbalik, tahu tak? Dan saya rasa terharu sangat dengan effort dia. Tak minta pun, jangan ambil like, don't copy paste, itu je. Tak payah copy paste. Kau apa nak copy paste? Yeah. Can you still see my screen? No. Tak ada dah. Tak ada dah doktor. Hilang. Okay. So tak apa. So faham Okay, now I'm going to talk about your I'm going to go to your future sekejap. Okay, Ruby. I dah buat group. Ni untuk, yang ni dia duduk kat sini tau. Kenapa tak boleh? Okay, saya dah buat kat sini. General discussion, assignment 1, IR court case Okay, doktor. Nanti you masukkan dekat description ni nama group masing-masing. Nama dan ahli group. Boleh doktor. Okay. You change the description ni, tekan, you ada, you boleh buka kan? You boleh edit kan? Ke tak boleh? Rasa description tak boleh saya. Tak boleh kenapa? Dekat group 1 ni letak bila dah buka, dah masuk dalam group you letak dekat first page ni nama ahli you. Lepas tu you letak you punya case. Any discussion that you are going to discuss about your case, you discuss dalam ni. Tapi jangan letak you punya PowerPoint yang you buat tu. I've had enough of student dropping by other people's group and tengok and nak ambil lah ayat ni, sukalah ayat ni, nak guna lah. No, please don't do that. Tolong, I merayu lah, tolonglah. Boleh tak? Jangan buat macam tu. Boleh doktor. Boleh doktor.
I mean like dengan rendah hati lah saya nak minta lah tolong lah. Kalau tak tahu nak buat apa-apa tanya saya lah. Selama ni saya tak layan ke apa yang kamu tanya. Saya layan kan walaupun lambat. Layan. Did I? Betul. Tolonglah please. I cannot tolerate this anymore. Kita semua stres dalam keadaan COVID ni. You know, a lot of things has been going on. Lecturer kena kecam. You tengok perangai macam pagi tadi. Layak tak aku stres? Siapa yang stres sekarang? Student ke lecturer yang stres? Kalau lecturer mati tak ada orang pun peduli. Student mati 2 orang, lecturer kena kecam. Macam mana? Tengok keadaan. The boy who died in Terengganu, he has an online business. On top of him as a student, dia ada online business. Dan dia juga 2 hari sebelum dia meninggal, dia pergi bagi makan dekat orang-orang gelandangan. Which is good. Tapi dia buat kerja tu malam-malam. Dia tak rest. Jadi, salah lecturer ke? Lecturer ke bagi assignment banyak-banyak? Kalau you sendiri tak tahu nak uruskan masa you. I don't blame him, but ini pendapat saya, faham tak? Macam student tadi yang group CTU tadi tu. Kalau you plan betul-betul, you tanya kawan-kawan you. I mean like, you guna logik lah, faham tak? Kalau macam Zanaria, tak sure test macam mana nak buat. Tanya kawan tak Zanaria? Tanya classmate tak? Mana Zanaria dah hilang? Ada. Tanya juga. Lepas tu kalau tak ni tanya lecturer terus lah. Kalau you tak faham, lecturer tu bagi the whole day sampai 12 malam, bukan 12 tengah hari. Okay, macam korang, kalau saya bagi benda, korang tak faham. Korang tanya, saya jawab ke walaupun saya marah? Jawab. Tapi marah tu marah juga. Sebab kadang-kadang soalan tu macam, you know, macam mana saya nak cakap. Semalam ada student saya. Dia ada dalam kelas ni. Dia nak bercakap pasal something, dia nak tanya. Dia nak call. Tapi saya betul-betul tengah busy semalam. Lepas tu ada juga group mana tadi yang cakap nak tukar tajuk tu, nak tukar case tu. Saya jawabkan walaupun saya tengah busy masa tu dengan event baca Yasin dekat office. Betul tak? Siapa yang tanya saya semalam tak ingat dah. Group advisor tadi. Dia kena tengok time jugalah, kadang-kadang dia tanya, kita jawab. Saya dah belajar lah sekarang. Kalau you tanya I soalan pelik, I rasa macam nak marah, biarkan dulu. Nanti kejap lagi dah lega baru I jawab balik. Faham tak? So macam itulah hidup. So please don't do stupid mistake. Jangan tengoklah orang lain punya assignment. Ada bagi contoh dah kan? Ada bagi contoh kan? Betul? Betul. Follow je, tolonglah. Okay. So nak main Kahoot tak? Ada Kahoot chapter 10? Nak. Sekejap. Ni yang group A tadi. Okay. Right. Mana chapter 10? Chapter 9 tak ada, sorry lah ya. Okay, siapkan telefon. Dah nampak tak? Nampak. Okay, ramai ni 47 orang. Bakpo tak ada lagu deh. Ada orang Kelantan tak kat sini, jangan nak gatal balik rentas negeri duduk kat sini diam-diam. Jangan bawa kluster balik Kelantan.
Dah. Are we good to go? Scary sikit. Ada lagi yang nak join atau tak ada? Kalau tak ada saya nak stop je. Boleh ke? Persetujuan ahli majlis. Adakah anda setuju? Kita start. Setuju. Setuju. Saya setuju. Alright. Terima kasih ahli majlis. Good luck. Okay. When the organisation need to take disciplinary action against employee? When? Orang jawab betul. Okay. When disobey the rule, kita kena ambil disciplinary action. Yang jawab kuning ni silap ke macam mana? You Tersalah tekan Doktor. Okay. Tak kena publikan tu, takut nanti kan tak faham. Bahaya. Okay. NP. Okay, type answer. Example of misconduct. Apa yang ada? Theft. Gaduh panggil apa? Ya, lateness, theft, drunk, okay, dan sebagainya. Right. True or false? Employer are allowed to punish employees. Tadi saya dah jawab kan? True. Okay, boleh punish Okay, next. Number 4. Ni mesti yang tadi silap tekan lagi ya. Kalau kita punya kalau setiap kali kita buat kesalahan, employer kita bagi kita promotion, seronok tak? Seronok. Selalu buat. Okay. Okay, puzzle. Procedure prior to dismissing. Ni yang domestic inquiry tadi. Ingat tak tadi Izzat kena tuduh sexual harassment? Okay, correct answer dia investigation. Lepas tu kena investigate dulu kan. Ingat tak saya cakap tadi HR panggil,
kita investigate dulu, lepas tu baru buka domestic inquiry, conduct inquiry. Kalau tak solve, bawa ke industrial Court. Industrial court. Ya, okay. Okay, true or false? Organisation needs to take disciplinary action against employee when employees disobey rules in the organisation. Okay, true. Boleh ambil disciplinary action if they disobey the rules. Okay, puzzle lagi. Preparation for domestic inquiry. Okay, sambung yang tadi. Jawapan dia ialah the worker has the right to know what he is accused of, and then no one should be condemned unheard, and then must be given the time to reply to the accusation, and then unbiased party must conduct the inquiry. Okay. Nampak ni? 7 up 7 places. Gandara is the highest climber. Okay, type the answer. The opportunity to defend themselves and raise any mitigating circumstances before a decision is made. Apa yang tadi tu? Natural justice. Yay. Alright, mari kita tengok siapa menang. Okay, NT di tempat ketiga. Kun tempat kedua. Last tempat. Okay. Izzat dan Ali. Okay, last Kahoot tu siapa? Siapa last? Apa? Saya tu siapa tak nampak? Nazir, Alhamdulillah. Congratulations. Okay, mari kita tengok full report. Soalan mana yang korang susah nak jawab tadi? Ni preparation for domestic inquiry tu yang tadi 13% je yang dapat. Betul, tak apa, nanti boleh study lagi kan. Okay, so habislah Kahoot kita. Okay, alright. So I think we can stop the class now. Cumanya saya nak bagi tahu, sekiranya nanti saya nak buat I can only suggest, depends lah, nanti you all dah busy buat assignment lain semua, you all macam tak nak kan. Saya cadang at any time I am willing to have a revision class. Maknanya macam choose one of the date ke malam ke, then we can discuss pasir question ke apa-apa yang you all nak tanya berkenaan dengan topik IR ni lah untuk test. Tadi saya dah tanya group A cakap dia nak
So group B nak tak? Kalau nak kita nak gabungkan je senang-senang. Nak. Okay, siapa yang nak tu nanti bila kita letak, datanglah. Kalau yang macam tak boleh datang ke tak nak datang ke, nasib lah. Tapi I will prepare the Google Meet semua lah nanti and we will decide on the dates lah. Okay, doktor. Right. Can we switch on the camera now? Can we switch on the camera now? Boleh. Kamera rosak. No camera rosak lah, Syian. Hai Mariam. Oh, lampu tak pasang. Artis kan? Okay. Yo. Artis. Hai Hidayu, anak nama siapa? Q Melissa, doktor. Apa dia? Q Melissa. Q Melissa. Hai Q Melissa, tengok aunty sini. Tak nampak. Hai. Aunty ada cat, tapi cat aunty tak nak bekerja sama hari ni. Mana dia? Come. Tak mau. Okay. Alright everyone. Sekejap. Kita cuba. Okay. 1, 2, smile. Okay, done. Bye. Sibuk kan? Thank you, doktor. Thank you, doktor. Bye. Thank you, doktor. Selamat Hari Raya Haji. Thank you, doktor. Selamat Hari Raya, Doktor. Selamat Raya Haji. Selamat Raya Haji, Selamat doktor. Haji, doktor. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Mari kita habis kelas. Baik doktor. Bye.